Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk kelas hari ini kita teruskan dengan kitar karbon. Okey. Bila disebutkan kitar karbon, kitar ni maksudnya dia pusingan karbon. Okey, di mana bila disebutkan kitar karbon ni dia orang kata apa, adanya pengambilan, kita ambil karbon, kemudian kita guna, kemudian kita kembalikan pula ke atmosfera. Ni. Jadi itu dipanggil kitar. Contohnya kita ada karbon, karbon dioksida ni, kita guna, kita ambil, kita guna, kemudian kita kembalikan pula karbon dioksida ni dalam atmosfera. Itulah dipanggil kitar lah. Kita ambil karbon dioksida daripada atmosfera, kita guna, kemudian kita kembalikan pula ke atmosfera. Jadi dalam kitar karbon ni, pengambilan, penggunaan dan pengembalian ke atmosfera ini melibatkan beberapa proses, iaitu fotosintesis, respirasi, pembakaran dan juga perebutan. Sekarang kita tengok gambar rajah lah. Tengok gambar rajah ni, ini ialah kitar karbon, di mana dia melibatkan pengambilan. Ini atmosfera dalam udara, so diambil, kemudian digunakan, kemudian dikembalikan pula ke atmosfera. Itu dipanggil kitar lah. Jadi karbon dioksida dalam udara ni diambil oleh siapa? Diambil oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi pokok ambil. Bila pokok ambil, buat fotosintesis, maka diambil, kemudian dia akan membebaskan oksigen kan. Itu diambil. Kemudian haiwan ataupun manusia lah, kita buat respirasi, kita ambil oksigen, kita lepaskan karbon dioksida. Nampak? Karbon dioksida dilepaskan ke atmosfera. Kemudian pembakaran. Bila kita bakar, kita guna oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida diambil, diguna, kemudian ada yang dibebaskan ke atmosfera. So itu dipanggil kitar. Sama juga kalau haiwan ataupun tumbuhan yang mati diuraikan, maka dia akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Itu dipanggil kitar karbon. Kita masuk kitar yang kedua, dipanggil kitar oksigen. Sama juga bila sebut kitar oksigen, dia ada pengambilan, dia ada penggunaan oksigen, dan oksigen itu dikembalikan ke dalam atmosfera. Dan proses dia lebih kurang sama macam kitar oksigen, iaitu dia ada fotosintesis, dia ada respirasi, dia ada pembakaran dan perebutan. Tengok di sini ya. Contoh fotosintesis. Fotosintesis, diambil karbon dioksida oleh tumbuhan dan dibebaskan oksigen ke atmosfera. Oksigen pula digunakan dalam respirasi. Itu dipanggil kitar oksigen. Dan untuk pengetahuan kamu, untuk pengetahuan kita, aku buat contoh karbon dioksida. So karbon dioksida yang kita gunakan, ialah fotosintesis. Yang dikembalikan atmosfera ke atmosfera. Yang pertama sekali
respirasi, pembakaran, perebutan. Okey, perebutan. Okey. Berbeza dengan oksigen. Okey, oksigen yang diambil adalah respirasi. Yang kedua pembakaran. Dan yang ketiga perebutan. Tetapi yang dikembalikan ke atmosfera adalah fotosintesis. Okey, cuba kita tengoklah. Okey, karbon dioksida berapa peratus? 0.03% yang kita belajarlah hari tu ni. Oksigen 21%, kan? Okey. Jadi untuk ambil karbon dioksida hanyalah yang kita gunakan hanyalah proses fotosintesis yang dikembalikan ke atmosfera ada 3 daripada respirasi, pembakaran dan juga perebutan. Okey. Oksigen pula yang kita guna 3. Maksudnya kita guna banyak oksigen. Proses dia respirasi, pembakaran, perebutan. Yang kita kembalikan proses fotosintesis sahaja. Yang kembalikan oksigen ke atmosfera. Sebab tu Tuhan buat karbon dioksida sikit. Sebab nak guna pun hanya fotosintesis. Sedangkan oksigen, kenapa oksigen lebih banyak daripada karbon dioksida? 21% sebab dalam kehidupan kita oksigen lebih banyak digunakan, diambil. Iaitu melalui proses respirasi, proses pembakaran dan proses perebutan. Okey. Di sini juga kalau kita tengok peranan pokok lah. Peranan pokok di mana karbon dioksida yang akan ambil pokok ni. Kan karbon dioksida yang akan ambil pokok ni. Okey. Katakanlah kalau pokok ini ditebang. Okey, banyak pokok yang ditebang. Bila banyak pokok yang ditebang, karbon dioksida tak ada siapa yang ambil. Sebab yang ambil sekarang ni pokok. Bila pokok banyak ditebang, maka karbon dioksida dalam udara tidak ada siapa yang nak ambil, yang nak guna. Jadi karbon dioksida ni akan lebih banyak dalam udara. Di mana hari-hari kita buat respirasi, kita bernafas. Hari-hari kita buat pembakaran. Dan hari-hari ada haiwan ataupun tumbuhan yang mati dan reput dan menghasilkan karbon dioksida. Ini menyebabkan karbon dioksida dalam udara bukan setakat 0.03, maka dia akan naik lebih. Sebab pokok dah banyak dah yang ditebang. Tak ada siapa yang akan ambil karbon dioksida tu. Jadi bila banyak pokok yang ditebang, karbon dioksida akan jadi lebih tinggi dan karbon dioksida ni dia memerangkap haba. Sebab itu bila kawasan yang tidak ada pokok, maka karbon dioksida lebih tinggi dan kawasan itu akan jadi lebih panas. Faham kan? Jadi itu peranan pokok lah. Sebab tu kita kena jaga pokok dan jangan tebang banyak pokok. Okay. Tu kena faham kat situ nah. Okay. Seterusnya. Okay. Ni kita masuk yang ni. Okay. Punca gangguan kitar karbon dan kitar oksigen. Yang pertama, pembakaran bahan api fosil daripada kilang perindustrian, exhaust kenderaan, pembakaran terbuka. Bila banyaknya kilang, maka akan berlakulah banyak pembakaran proses kilang tu. Dan sama juga bila banyak kereta, maka pembakaran enjin kereta tu akan melepaskan banyak karbon ke udara. Sama juga kalau kita bakar sampah, bakar jerami padi, kawasan yang terbuka, berlakunya pembakaran hutan yang banyak, maka pelepasan karbon dioksida tu akan jadi lebih tinggi ke dalam udara. Dan daripada 0.03% tadi, kemungkinan dia akan lebih tinggi lagi. Ataupun yang kedua, melakukan pembalakan haram. Yang ni yang cikgu cerita tadi, bila pokok banyak ditebang, maka karbon dioksida tu akan terganggu lah. Okay.
di mana akan meninggalkan kesan di perubahan iklim, cuaca akan jadi lebih panas, suhu bumi, kesan rumah hijau kerana karbon dioksida makin tinggi. Dan lepas itu akan meningkatkan pemanasan global, di mana bumi akan jadi semakin panas. Kenapa? Sebab banyak proses yang melepaskan karbon dioksida, tapi hak nak ambil karbon dioksida balik tak ada. Sebab pokok-pokok banyak ditebang. Kan? Okay. So, apa langkah-langkah pencegahan? Yang pertama, kita kena cegah pembalakan haram. Maksudnya boleh pembalakan boleh dijalankan, tapi dengan terkawal lah. Bukan semua kita tebang. Ada yang kita tebang, ada yang kita kena jaga. Okay. Kemudian melarang pembakaran hutan dan pembakaran terbuka. Sebab bila pembakaran hutan yang banyak, maka dia akan melepaskan karbon dioksida ke udara, meningkatkan gas karbon dioksida dan akan menyebabkan bumi semakin panas. Kemudian mewujudkan hutan simpan. Kena ada satu tempat di mana hutan itu disimpan, maksudnya tak boleh siapa-siapa pergi tebang pokok di situ dan haiwan-haiwan tidak boleh dikacau. Itu dipanggil hutan simpan. Kemudian menanam semula pokok yang ditebang. Jadi kalau tadi kita buat pembalakan, lepas kita buat pembalakan, kita ada satu proses, lepas kita tebang pokok tu, kita akan buat tanam balik pokok supaya bumi kita akan jadi lebih seimbang. Kemudian elak pembebasan asap kenderaan berlebihan. Yang ni sekarang ni kalau kita perasan dunia sekarang ni lebih kepada contoh kenderaan ni, dia akan berubah daripada kenderaan petrol, pembakaran enjin petrol. Selepas ini mungkin 5 ataupun 6 tahun akan datang, dunia akan berubah menjadi kepada kenderaan berkuasa elektrik. Jadi bila kuasa elektrik ni guna bateri, maka asap tak ada lah. Okay, jadi dia akan mengurangkan pencemaran asap tadi. Kemudian berjalan kaki ataupun menunggang basikal dalam jarak yang dekat. Maksudnya kalau rumah, contoh kita nak pergi ke kedai kita tu taklah jauh daripada rumah, tak payahlah naik motor, tak payahlah naik kereta. Kan, lebih baik kita jalan kaki ataupun kita kayuh basikal. Kerana kita dapat kurangkan gas karbon dioksida yang dilepaskan lah. Kemudian kita guna tenaga secara efisien. Yang ni kena guna teknologi yang tinggi lah supaya kecekapan tenaga itu dapat diuruskan dengan lebih baik. Okay. So setakat itu dulu mengenai kitar karbon dan kitar oksigen. Yang paling penting kita tengok dia punya gambar rajah ni lah. Gambar rajah ni. Nampak kan? Yang ambil karbon dioksida cuma pokok sahaja. Bila pokok yang dilepaskan, kamu nampak banyak proses yang melepaskan karbon dioksida. Jadi kalau semua ini dilepaskan, karbon dioksida makin banyak dan pokok pula kita tebang. Bila pokok kita tebang, karbon dioksida tak ada siapa yang ambil. So akan berkumpul banyak karbon dioksida dalam udara, menyebabkan bumi semakin panas. Sebab sifat karbon dioksida ni dia akan memerangkap haba. So haba akan terperangkap. Tak boleh dilepaskan, tak ada. Jadi bila banyak karbon dioksida, maka bumi akan jadi semakin panas. Dan bila bumi semakin panas, maka itulah yang kita panggil pemanasan global. Jadi bila banyak pokok yang ditanam balik, maka karbon dioksida boleh diserap buat fotosintesis, maka suhu bumi akan jadi lebih sejuk. Okay lah. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.